sehingga beliau disebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Jadi bagaimana beliau menjaga hadis? Dengan keilmuan dia, dengan kezuhudan dia, dengan ketaatan dia. Jadi Imam Bukhari ni, kita cerita sikit sebelum kita masuk ni, kerana hadis ini adalah hadis yang kita akan baca nombor 1 ni ialah hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Maka kita menyebut tentang Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari rahimahullah taala, bila disebut oleh para ulama, beliau adalah satu orang yang sangat zuhud. Maka sedikit kisah yang kita boleh sentuh berkenaan dengan kezuhudan beliau yang disebut oleh para ulama menjadi sebab hadis-hadis Nabi terpelihara dan sampai kepada kita. Jadi Imam Bukhari ni satu ketika bermusafir. Jadi bermusafir sebagai pelajar. Jadi beliau telah bermusafir membawa bekal, kerana pada zaman itu pelajar-pelajar mesti ada bekal. Mesti ada bekal. Bulughah dipanggil. Sebab tu dalam syair Imam Syafi'i itu dipesan pelajar ini ada zakaun, hirsun, istibarun, bulughah. Keempat bulughah. Bulughah ni diterjemahkan sebagai bekal. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dia datang daripada keluarga orang kaya. Dia punya kebijaksanaan yang luar biasa. Dia punya kezuhudan yang luar biasa. Tetapi beliau sendiri juga di kalangan orang yang kaya. Sebab pada zaman kita ini, kita menafsirkan semua kalimah dengan pemikiran kita. Kita menganggap kalau zuhud tu pakai buruk-buruk, koyak-koyak, itu zuhud. Sebenarnya bukan. Itu bukan zuhud. Zuhud ni dalam hati. Mana orang tahu? Yang tahu hanya Allah. Nanti akhirat nanti Allah bagi tahu kita zuhud ke tak. Maka Imam Bukhari bermusafirlah. Maka takdir Allah Ta'ala, musafirnya itu naik kapal. Naik kapal. Jadi bekal yang Imam Bukhari bawa yang dibekalkan oleh keluarga beliau ialah 1,000 dinar. 1,000 dinar. 1,000 dinar berapa harga sekarang? 1 dinar 1,300 ringgit lebih kurang. 1,300 ringgit 1 dinar. Jadi Imam Bukhari bawa 1,000 dinar. Mana ada 1 juta lebih. 1,300,000 RM sekarang duit yang dia bawa dalam. Maka dengan kehendak Allah, ada perompak dan pencuri dalam kapal yang sama. Maka mereka pun kata, ini anak muda ni bawa duit banyak ni. Kalau kita nak ambil saja, benda tu akan jadi kecoh. Benda tu akan jadi kecoh. Jadi macam mana kita nak buat supaya kita dapat dengan baik. Pencuri itu semua cakap. Pencuri itu, perompak tu. Dia punya fikir dia. Lalu dia buat satu helah. Dia kata, dia jumpa kepada kapten kapal. Dia kata, wahai kapten kapal, tadi saya ada bawa 1,000 dinar. Satu bekas yang ada 1,000 dinar dalam. Tapi hilanglah. Dia kata, hilang. Jadi macam mana? Boleh tak buat kita kata spot check dekat kapal ni supaya saya dapat balik duit saya 1,000 dinar. Sebab itu antara perkara yang dinasihatkan oleh para ulama ialah jangan kita menunjukkan kita punya kelebihan harta dan seumpamanya. Kerana di situ ada hasad. Dia panggil kullu dhi ni'matin mahsud. Dia panggil kullu dhi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat itu akan didengki, dihasad. Maka adab dia jangan ditunjuk. Tetapi nak bagi tahu Imam Bukhari tak tunjuk pun orang nampak. Ada orang kerana dia memang mencuri. Memang kerja dia tapalluk, tengok, perhati. Sebab memang dia pencuri. Bila diberitahu kepada kapten kapal, maka kapten kapal kumpul semua orang. Kapten kapal kata, okey, kita nak buat spot check sikit kerana ada sahabat kita, ada saudara kita yang dia tak kenal pun sebenarnya itu pencuri. Ada saudara kita telah kehilangan duitnya 1,000 dinar. Maka kita nak cari. Jadi diperiksa seorang diperiksa. Jadi bila diperiksa, dicek seorang-seorang sampailah giliran Imam Bukhari. Jadi bila Imam Bukhari rahimahullah taala tu dicek, dibuka dia punya beg dia, tempat simpan apa semua. Maka bila dicari puncang tadi, bekas tadi yang ada 1,000 dinar tadi, tiba-tiba tiada, tak jumpa. Cari mana pun tak jumpa. Cari, buka-buka tak jumpa. Maka akhirnya orang ni kata, mana pula ni? Jadi dia kata, terus orang tadi kata, aku seolah-olah terlihat pada kamu ada bekas 1,000 dinar. Mana bekas tu sekarang? Dia kata. Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata,
Aku adalah orang yang mengaji hadis. Aku adalah orang yang mengumpulkan hadis. Kalaulah aku didapati tohmah, kerana dalam syarat hadis, sesuatu hadis itu nak diterima oleh para ulama sehingga sampai ke tahap sahih, mesti orang yang menghafal hadis itu, orang yang mengumpul hadis itu, orang yang membukukan, tak kira lah apa pun yang dibuat tentang hadis itu, orang itu sendiri mesti tidak ada sebarang tohmah kepada dia. Maka oleh itu aku awal-awal lagi dah buang bekas ataupun uncang yang aku punya tadi. Kerana kalau orang mendapati aku tohmah, walaupun memang benar duit tu aku punya, tetapi hanya kerana tohmah yang berlaku, itu sudah cukup menjadikan aku satu orang yang tidak layak mewariskan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi belanja dia untuk kekal sebagai orang yang menjaga hadis, dia sanggup membuang RM1,300,000 tu, dia buang macam tu. Semata-mata untuk menjaga nama hadis Nabi SAW. Sebab itu barakahnya kekal hingga ke hari kiamat. Orang mendengar nama Imam Bukhari, semua mereka menerima hadis Bukhari. Bila kata hadis Bukhari, walaupun ada orang-orang yang tertentu, kita tak payah lanjutkan, tak payah dalamkan lagi isunya. Jadi bila sebut, hatta orang awam pun yang tak tahu tentang hadis, ada dalam Bukhari. Okey, begitu barakah yang Allah beri kepada nama Imam Bukhari, kerana beliau itu sendiri menjaga hadis seperti itu. Masya-Allah. Ya. Baik. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Jadi mungkin di kalangan kita ada yang pernah mendengar tentang hadis ini, hadis yang walaupun sanadnya gharib tetapi masyhur pada awam, disebut sebagai hadis niat, innamal a'malu binniyat, tetapi saya bukan nak menerangkan tentang niat itu sendiri, tetapi saya nak membawa kepada satu maksud, satu kefahaman, apa hubungan niat dengan hidup kita. Apa hubungan niat dengan hidup kita, apa hubungan niat dengan amal kita. Kerana hadis innamal a'malu binniyat ini, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sendiri meletakkan hadis ini di dalam kitab beliau nombor 1, bukan untuk cerita niat tetapi untuk cerita wahyu. Cerita wahyu, babnya bab wahyu. Jadi Imam Bukhari letak hadis ini. Jadi mengapa? Disebut ulama mengapa? Kerana wahyu itu turun pada hati Nabi SAW. Hati itu tempat niat. Jadi kalau hati itu tidak baik, tidak akan muncul niat yang baik. Kalau hati itu baik, maka tidak akan muncul niat yang buruk. Maka yang nak dipesan ataupun yang nak disampaikan daripada hadis innamal a'malu binniyat, itu pertamanya ialah perbaiki tempat niat itu terlebih dahulu, iaitu hati. Kalau kita menyebut bahawa hati itu seumpama tanah, seperti mana nanti kita akan jumpa dalam hadis yang akan datang tentang ilmu dan hidayah yang Nabi SAW sebut, kita akan jumpa insya-Allah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Maka di situ hati itu Nabi kata seperti tanah. Maka bagaimana niat yang baik nak tumbuh kalau tanah itu adalah tanah yang tidak kita kata apa, tidak punya zat yang cukup, yang tidak ada mineral yang cukup. Niat yang baik tak tumbuh. Hatta diberi benih yang terbaik tetapi tanahnya tandus, tanahnya tidak punya kita kata apa, tidak punya galian yang cukup, maka tak dapat benih yang baik tadi tumbuh dengan baik, tak dapat. Maka dia balik kepada tanah. Maka sebab itu isyarah yang nak disampaikan daripada hadis niat itu ialah memperbaiki hati.
Maka riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya segala amal itu berdasarkan niat. Jadi disebutkan di sini bahawa niat adalah kepala kepada amal, imam kepada amal. Niat adalah imam kepada amal. Amal adalah makmum. Jadi bila kepala tu ke mana dia pergi, maka amal akan pergi ke situ. Itu satu. Yang kedua disebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan dapat apa yang diniatkan, maka dia akan sampai ke mana hatinya nak pergi. Kita ke mana? Kita sekarang ni semua di dalam saat ini 8.46 ni. Saat ini kita ke mana? Ianya bergantung kepada hati kita. Ke mana? Itu yang harus kita tanya. Pada diri kita, ke mana? Hati kita ke mana sekarang? Maka apabila seseorang itu memfokuskan pada mana-mana bahagian agama, contoh, dia fokus kepada pahala. Kita tak cerita tentang martabat ikhlas yang berbagai-bagai itu. Kita tengok kepada satu titik, satu point. Dia fokus kepada pahala. Maka apabila dia membesarkan niat dia tadi, maka pahalanya akan menjadi banyak. Contoh, satu orang dia membaca Quran. Dia belajar Al-Quran. Lalu dia fokus pada pahala. Ini cerita pahala. Lalu dia kata, mengapakah aku nak belajar Quran? Pertama, agar aku dapat membaca Quran. Yang kedua, agar aku dapat mengajar isteri dan anakku membaca Quran. Yang ketiga, agar aku dapat kita kata mendidik orang lain juga membaca Al-Quran. Maka setiap niat dia tadi itu akan diberi pahala oleh Allah. Walaupun amalannya sama dengan orang yang kedua. Orang kedua kenapa? Supaya baca Quran je. Okey. Tetap. Walaupun amalannya sama, perbuatannya sama, masanya sama, tetapi apa yang dihasilkan dengan sebab niat tadi akan berbeza. Itu yang disebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebab itu dalam masalah, kalau kita tengok dalam masalah fiqh, dibahas tentang orang yang sembahyang sunat. Ada sembahyang-sembahyang, kalau fardu tak boleh lah, tak boleh campur lah. Sembahyang sunat, boleh dihimpunkan berbagai niat dalam dia, boleh. Satu orang masuk masjid, itulah niat, dia punya niat 2 rakaat dia tu, niat tahiyatul masjid, niat solat sunat wudu, niat apa yang ada kat situ. Contoh, niat qabliyah, niat, apa saja niat-niat sunat yang dia boleh. Maka dengan perbuatan dia yang 2 rakaat tadi, dia akan mendapat banyak pahala. Akan terlaksana niat itu. Inilah akhirat. Inilah agama. Dia bukan berkadar dengan pemikiran kita. Bukan dengan kadar itu. Sebab kalau kadar pemikiran, kita kata satu benda bila dibahagi-bahagikan, maka kesannya akan kurang kan. Kesan dia akan kurang. Ataupun dia punya impak dia. Kalau macam untung dia kurang. Tetapi agama tak. Agama bukan seperti itu. Rohani terutamanya, akhirat terutamanya. Membabitkan akhirat dan rohani, dia tidak seperti itu. Dia boleh walaupun dengan amal sekali, tetapi pahalanya berkali-kali. Itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Akhirat bukan seperti, ataupun rohani bukan seperti kehidupan di dunia ini, adi ataupun akli. Baik. Kemudian Nabi SAW membawa kepada kita satu surah, gambar. Dia panggil gambar. Maka Nabi dah bagi tahu tadi 2 perkara tadi. Amal itu bergantung kepada niat, dengan sebab niat. Dan yang kedua, setiap orang itu akan mendapat apa yang diniatkan. Kemudian Nabi bawa datang contoh, gambar lah, gambar. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya itu kepada dunia, yang ia ingin mendapatinya, ataupun wanita yang ia ingin nikahinya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dihijrahkan, apa yang diniatkan kepadanya. Jadi ini cerita apa? Kisah apa? Pada awal Islam, ketika mana Islam itu telah kita kata mendapat tentangan di kota Mekah, apabila tahun ke-13 selepas kebangkitan, Allah Ta'ala telah memfardukan bahkan untuk berhijrah.
Allah memerintahkan untuk berhijrah. Maka semua orang diperintahkan berhijrah. Maka hijrahnya ke mana? Hijrahnya ke bumi Madinah. Maka semua hijrah atau kita kata ke bumi Madinah. Setiap langkahnya ke bumi Madinah. Naik unta pun ke bumi Madinah. Jalan kaki pun ke bumi Madinah. Kalau berterang-terangan pun ke bumi Madinah. Kalau bersembunyi-sembunyi pun ke bumi Madinah. Ikut kadar dan kita kata keadaan manusia itu. Kerana hijrah tak sama. Orang yang ada pengaruh, hijrahnya tak sama macam Sayyidina Umar. Dikenali sebagai orang yang pahlawan yang memang kuat. Tak ada orang nak berani kacau dia. Ketika nak berhijrah, dia bagi tahu je orang ramai. Dia bagi tahu, dia datang ke Mekah, ke kota ke Masjidil Haram, dia buat solat 2 rakaat, kemudian dia dah siap-siap dah, semua barang-barang dia siap, dia pergi Masjidil Haram, dia solat 2 rakaat, kemudian dia lepas mayang, dia pergi jumpa semua orang Mekah yang ada tu, yang kafir musyrikin yang ada keliling Mekah tu, keliling Kaabah tu. Dia kata, aku nak hijrah sekarang ni. Siapa yang tak puas hati aku tinggalkan Mekah, yang rasa dia tak puas hati, dia rasa aku ni patut duduk kat Mekah je, dia boleh keluar daripada tanah haram ni, kita jumpa sana, kita lawan. Dia pergi. Tak ada siapa datang. Itu Sayyidina Umar. Tapi ada orang lain tidak bernasib seperti itu. Mereka susah. Macam Sayyidina Suhaib. Sahabat-sahabat yang ditindas. Mereka susah. Macam Sayyidina Suhaib antara contoh kita ambil. Sayyidina Suhaib, dia berhijrah. Orang kejar. Sampai bila dah nak, akhirnya dah nak tangkap Sayyidina Suhaib. Bila dah sepelaung, dia kata, sepelaung, mana orang dah dekat dah. Maka tiba-tiba Suhaib radhiyallahu anhu berhenti dan angkat tangan dia dan memekik, wahai orang Quraisy, jangan kau tangkap aku. Jangan kau tangkap aku. Maukah kita buat perjanjian ataupun kita buat deal lah, kita buat deal. Maka orang ramai pun kata, okey, apa deal yang kau nak buat? Dia kata, dekat rumah aku ada banyak harta, kau ambil lah. Dan di rumah aku juga aku telah tinggalkan 2 hamba perempuan aku, kau ambil lah. Tapi bebaskanlah aku, lepaskanlah aku untuk berhijrah. Maka orang Mekah pun bersetuju. Pergi, mereka pun balik, mereka tinggalkan. Maka Suhaib radhiyallahu anhu berhijrah sampai ke Madinah. Maka di Madinah Allah Ta'ala turunkan ayat Quran kepada Nabi SAW tentang Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Allah Ta'ala kata, di kalangan manusia ada orang yang membeli dirinya, menjual dirinya, yashri nafsahu, mana menjual dirinya, ibtigha'a mardatillah, untuk mendapat redha Allah. Kenapa diguna lafaz menjual di sini? Kerana harta ni benda yang kita sangat sayang. Kita sangat sayang harta kita. Kita sangat sayang hamba perempuan kita. Kita sangat sayang. Lalu Sayyidina Suhaib kata, kau ambil lah semua benda tu, tapi lepaskanlah aku untuk bertemu dengan Nabi SAW. Itu yang dia kata, dia menjual harta dia tadi dan membeli dirinya untuk dibebaskan sampai kepada Nabi. Maka Nabi mula-mula nampak Suhaib sampai ke bumi Madinah, Nabi sambut dia dan Nabi kata, wahai Suhaib, penjualan yang sungguh menguntungkan. Wahai Suhaib, penjualan yang sungguh menguntungkan. Itu Sayyidina Suhaib. Maka di sini hijrah segalanya kepada Madinah. Lalu kenapa Nabi menyebut ada orang hijrahnya kepada Allah dan Rasul dan ada orang yang hijrahnya kepada dunia? Jadi apa yang dikatakan dunia, apa yang dikatakan kepada Allah dan Rasul, sedangkan hijrah semua sahabat adalah ke bumi Madinah. Itulah penekanan yang nak diberitahu tentang hati. Tentang hati. Bahawa amal apa pun yang kita lakukan, kalau dalam contoh ini adalah contoh amal yang terbesar pada masa Islam berkembang itu, amal yang terbesar ialah hijrah. Nabi bagi tahu amal yang terbesar ini pun dia bergantung kepada niat. Kalau niat untuk hati kita kepada Allah dan Rasul, maka amalan itu akan jadilah untuk Allah dan Rasul. Tapi kalau niat kita kepada dunia, maka jadilah amalan itu kepada dunia. Jadi nampak bahawa hati itu ada peranannya yang tersendiri. Hati itu ada peranan yang tersendiri. Itulah yang dipanggil surah gambar. Mana gambar tu dia punya nilai bukan pada gambar tu, tetapi nilai dia pada hati tu. Di sinilah kalau orang menyebut tentang ikhlas, maka itulah di hati. Itu rahsia dia dengan Allah. Itu yang disebut nanti amalmu ditimbang.
Yang mengetahui berat atau tidak itu kan melalui ikhlas itu. Amalnya sama. Setiap orang sembahyang subuh 2 rakaat. Tak ada orang sembahyang subuh 3 rakaat. Saya nak pahala lebih. Saya nak lawan semua orang dalam dunia. Saya nak pahala lebih. Dia sengaja sembahyang sunat subuh 3 rakaat. Maka dengan itu batallah solatnya. Batallah solatnya dengan sengaja. Bukannya tak sengaja, kalau lupa tak apa. Ini dia sengaja solat subuh dengan 3 rakaat, maka batallah solat dia. Nampak? Kalau dia nak pahala sangat sekalipun, nak baca Fatihah 3 kali, nak sujud 6 kali, nak duduk antara 2 sujud 3 kali, dia nak semua 3 supaya lebih pada orang lain, tak, pahala dia tak dikira. Ya. Jadi berat atau tidak pada amalan itu bukan bergantung kepada karakter amal tu. Bukan. Karakter amal tu sama. Kalau kita semua mula dengan takbiratul ihram, semua mula dengan takbiratul ihram. Penyudahnya ialah salam, maka penyudahnya ialah salam. Kalau Nabi mulakan takbiratul ihram, kita mula dengan takbiratul ihram. Sampailah kita disudahi dengan salam, Nabi menyudahkan solatnya dengan salam, kita pun menyudahkan solat kita dengan salam. Maka amalan ini hakikatnya tidak pernah berubah. Zaman Nabi SAW sampailah zaman kita, sampailah hari kiamat, amal agama tidak pernah berubah sebenarnya. Tapi apa yang berubah? Manusia yang berubah. Manusia yang berubah. Tumpuan manusia yang berubah. Kuat atau lemahnya hati manusia itu yang berubah. Itu yang Nabi SAW sentuh di hari di akhir zaman itu, mana manusia itu disebut orang ramai, orang beriman itu disebut seumpama buih di lautan. Mengapakah disebut sebagai buih di lautan? Maka disebut pula bahawa orang musuh-musuhnya mengganyang daripada segala segi. Maka para sahabat bertanya, amin killatina hanu ya Rasulullah, apakah itu kerana kita punya bilangan yang tidak ramai, sedikit? Maka Nabi kata tidak, bahkan ketika itu kamu bal antum kathirun, bahkan sebenarnya bilangan kamu ramai, tetapi ada masalah di dalam hati. Ada 2 perkara, wahan dipanggil, hubbud dunya wa karahiyatul, cinta kepada dunia dan juga membenci kematian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara saya dan kita semua dan beri taufik kepada kita agar berusaha menggembeling tenaga untuk membaiki hati kita. Maka disebut oleh para ulama bagaimana untuk memperbaiki hati. Hati kita tak boleh baiki sendiri, tak boleh. Kita boleh usaha sekadar yang kita tahu. Itu boleh. Contoh kita beramal, apa yang kita belajar kita amal. Itu antara usaha untuk menjaga hati. Kita berzikir, mengingat Allah, itu antara usaha. Tetapi untuk kita mendapat penjagaan yang sebenar, tidak, kita mesti ada murabbi. Mesti ada murabbi. Macam kita belajar lah kan, ilmu, kita belajar dengan guru, maka untuk hati dia ada murabbi dia. Dan murabbi ni mesti sampailah pada Nabi SAW. Dia punya sanad tarbiyah tu mesti sampai. Macam kita baca hadis ni sampai pada Nabi. Kan? Dan ada tak sini sanad? Ada tak sanad saya? Tak ada. Saya tak ada. Kat dalam sanad saya, kitab-kitab yang saya baca, hadis tu sampai Rasulullah SAW ada. Jadi matan hadis tu ada sanad dia. Jadi bagaimana dengan tarbiyah hati? Nabi tidak ajar kita solat saja, tetapi Nabi ajar kita khusyuk. Nabi tidak ajar kita sedekah saja, tapi Nabi ajar kita ikhlas. Nabi tidak ajar kita beramal saja, tapi Nabi juga ajar kita tauhid. Jadi bagaimana itu yang memerlukan bimbingan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu sekadar inilah yang pada malam ini, mudah-mudahan apa yang dimuzakarahkan itu kesannya pada diri saya terutamanya, agar semakin ingat kepada Allah, semakin suka untuk melakukan amal kebajikan, semakin cinta kepada Allah. Dan kita semua yang berkesempatan pada malam ini, sama-sama kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa saja maklumat yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, hadir dalam hidup kita sebagai amal-amal yang soleh. Direzekikan pula kita istiqamah, jalan siratal mustaqim, dan disudahi hidup kita dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, ya Tuhan kami, satu hadis yang kami mudzakarahkan tadi, ya Allah, hadis daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan yang pernah kau turunkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami kefahaman yang benar. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan di dalam diri kami. Berikanlah kepada kami, tampunglah segala kelemahan yang ada pada diri kami, maafkanlah segala kesalahan kami, ampunkanlah segala dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah hati kami, perbaikilah niat kami, dan temukanlah kami dengan kematian kami sebagai hamba yang diredai oleh Engkau, dan pertemukanlah kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rezekikanlah kami untuk minum daripada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.